Tuan Yang Di-Pertua, jika diimbas sejarah negara semasa mencapai kemerdekaan, kadar kemiskinan isi rumah adalah pada tahap lebih 60%. Justru dasar ekonomi baru atau DEB dah digubal untuk tujuan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula struktur sosial masyarakat Malaysia. Hakikatnya kadar kemiskinan berkurangan pada 49.3% sewaktu era DAB. Hampir 6 dekad kemudian, mengikut data awalan penyiasatan pendapatan dan perbelanjaan isi rumah atau HIES 2014, kadar kemiskinan tersebut telah menyusut kepada 1%. Ini bermakna kemiskinan tegar kini telah hampir disifarkan kesemuanya, yang secara langsung telah mengurangkan jurang pendapatan di Malaysia daripada aspek kemiskinan tegar. Semenjak saya memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, saya telah memperkenalkan gagasan Satu Malaysia Rakyat Didahulukan, pencapaian diutamakan, berlandaskan dasar transformasi nasional atau DTN. Ia merangkumi program-program transformasi khususnya GTP dan ETP dalam usaha kita mencapai matlamat negara maju atau High Income Advanced Economy. Selanjutnya pada tahun 2010, modal baru ekonomi atau MBE diperkenalkan. Ia memfokuskan kepada 3 komponen utama, iaitu pencapaian status negara maju pada tahun 2020, kemampanan ekonomi dan prinsip keterangkuman atau inclusiveness yang memberi fokus kepada isu jurang pendapatan. Sememangnya, Malaysia tidak akan maju sekiranya jurang pendapatan melebar. Ini kerana setiap rakyat Malaysia perlu memperolehi pendapatan setimpal jika negara kita hendak ditakrifkan sebagai negara maju. Secara ringkasnya, MBE mensasarkan peningkatan pendapatan negara kasar per kapita Malaysia kepada $15,000 Amerika dan memperolehi $444 bilion Amerika dalam pelaburan menjelang tahun 2020, berpaksikan 3 komponen tadi yang termasuk pembangunan yang bersifat keterangkuman atau inclusiveness. Tuan Yang Di-Pertua, sebenarnya melalui langkah-langkah ini, Malaysia telah berjaya mengurangkan ketidakseimbangan pendapatan rakyat secara keseluruhannya. Ini ditunjukkan melalui pengurangan pekali Gini daripada 0.441 pada tahun 2009 kepada 0.431 pada tahun 2012 dan berdasarkan data awalan HIES 2014, pekali Gini terus berkurangan kepada 0.42 pada tahun 2014. Selain itu, ketidakseimbangan pendapatan di kalangan bandar dan luar bandar juga berkurangan. Secara perbandingan di bandar menurun daripada 0.423 pada tahun 2009 kepada 0.410 pada tahun 2014. Manakala di luar bandar dalam tempoh yang sama turut berkurangan daripada 0.407 kepada 0.370. Tuan Yang Di-Pertua, meskipun demikian, kerajaan telah mengambil keputusan untuk memberi tumpuan kepada isi rumah yang berpendapatan 40% terendah, termasuk masyarakat orang asli, Bumiputera, minoriti Sabah dan Sarawak, dan juga sebilangan komuniti India. Lanjutan itu, kerajaan telah melaksanakan pelbagai program seperti akses kepada pendidikan yang berkualiti, pembangunan kapasiti dan keupayaan melalui program vocational dan upskilling, pembangunan infrastruktur luar bandar, serta program kemahiran dan keusahawanan seperti pembangunan SME melalui kemudahan mikrokredit oleh Amanah Ikhtiar serta tekun, program-program latihan bagi golongan khusus untuk orang asli
Bumiputera Minoriti dan golongan OKU dan program-program khas seperti program-program pembangunan Felda, Agropolitan, Pekebun Kecil serta nelayan. Tuan Yang Di-Pertua, baru-baru ini melalui bajet 2015 yang saya telah bentangkan, saya telah memperkenalkan sebuah bajet yang disebut sebagai ekonomi kepulauan rakyat yang berlandaskan ekonomi pengalaman seharian rakyat. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk satu-satunya bagi memastikan jurang pendapatan negara dapat dikurangkan lagi. Contohnya, pada masa ini peratusan gaji daripada KDNK yang kini berada pada kadar 32.9% akan ditingkatkan secara beransur-ansur kepada 40% selaras dengan kadar peratusan negara-negara maju. Oleh yang demikian, ekonomi kepulauan rakyat atau istilah people economy pula merupakan ekonomi berorientasikan rakyat meliputi keutamaan-keutamaan dan kepentingan-kepentingan rakyat seperti kos sara hidup, pendapatan isi rumah, peluang pendidikan, pekerjaan dan perniagaan, kemahiran dan keusahawanan. Pengenalan ekonomi kepulauan rakyat pada bajet 2015 ini akan menjadi titik permulaan kepada dasar-dasar dan langkah-langkah yang kerajaan akan ambil untuk diserapkan ke dalam rancangan Malaysia ke-11. Ia juga mengambil kira dan memperkasa DEB serta MBE dan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Mudah-mudahan segala usaha murni ini akan mencapai matlamatnya demi membina dan mewajah Malaysia sebagai sebuah negara yang berjaya, maju, moden, progresif serta pembangunan yang bersifat inklusif, insya-Allah. Jasin. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Terima kasih dan tahniah di atas jawapan, penjelasan serta penerangan yang panjang lebar. Dan ianya selari dengan apa juga kesungguhan kerajaan dalam usaha untuk memperkasakan golongan bawahan terutamanya agenda Bumiputera di setiap kementerian dan juga agensi-agensi. Apa yang saya nak sebutkan di sini, selain daripada kejayaan yang telah dicatat oleh kerajaan, terutamanya membasmi kemiskinan yang pada ketika ini kita di antara yang paling terbaik di dunia, 1.7%, dan mengurangkan kadar pengangguran, kita hanya 3% di antara yang terbaik sekali. Tapi apa yang saya nak sebut di sini, tentang peratusan Bumiputera yang sebanyak 68%. Golongan ini, selain daripada pemilikan, penguasaan yang cukup rendah kalau kita bandingkan dengan kaum-kaum lain, yang terus menambahkan kekayaan mereka. Seterusnya, MBE pula menekankan mesra pasaran. Yang demikian tentulah ia menuntut kurang intervensi daripada pihak kerajaan. Justru ia boleh menggalakkan sistem kapitalisme yang sebenarnya bergerak atas momentumnya sendiri. Jadi ini lantas akan melebarkan lagi jurang di antara yang kaya dan tidak kaya ataupun lebih melebar. Jadi soalan saya, Tuan Yang Di-Pertua, apakah pendekatan dan dasar kerajaan dalam usaha untuk memastikan supaya kita dapat merapatkan lagi jurang ini dan meningkatkan lagi kekayaan di antara bandar dan luar bandar, di antara kaum dengan kaum, dan juga dalam masa yang sama juga kita mahu melihat supaya kita dapat menambah ekuiti Bumiputera yang pada ketika ini hanya 23.5% sahaja, dan kita menjelang menjadi sebuah negara maju tahun 2020 dan pendapatan tinggi. Apakah sebenarnya usaha kerajaan dalam merapatkan lagi jurang ini dan melipat gandakan usaha? Kita yakin dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup memberangsangkan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita mempunyai potensi yang cukup baik sekali. Jadi apakah dasar-dasar lain? Soalan saya yang kedua, boleh? Yang Berhormat, kalau saya tidak menegur, bermana bolehlah itu. Ada yang lain tegur. Sila, Yang Berhormat, soalan. Sila.
Tuan Yang Pertua, selain daripada pemilikan equity, yang menjadi persoalan sekarang adalah diversity dalam konteks human resources. Iaitu kita nak lihat kalau boleh, terutama sekali dari segi sumber manusia di peringkat pengurusan dan juga teknikal tertinggi yang banyak dikuasai majoriti oleh sesuatu kaum dalam syarikat MNC dan juga syarikat-syarikat lain bangsa. Jadi kita mahu melihat supaya jurang ini dapat diatasi dan kita mahu melihat supaya ada engagement daripada kerajaan dalam melihat supaya syarikat-syarikat ini akan dapat bersama-sama membantu dalam usaha kerajaan memberikan keadilan kepada semua pihak. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ucap terima kasih Tuan Ketua pada Yang Berhormat dari Jasin. Panjang juga soalannya tadi. Tapi saya cuba nak rumuskan. Pertamanya dari segi prinsip induknya. Bila kita sebut bahawa apa yang kita lakukan mesti mesra pasaran, tidak boleh disalahertikan sebagai kerajaan tidak mahu melakukan intervensi secara positif. Intervensi secara positif melalui Majlis Ekonomi Bumiputera berdasarkan pada agenda Bumiputera akan terus diperkasakan oleh kerajaan. Yang kedua saya nak sebut di sini bahawa pendekatan kita harus berubah. Saya bagi contoh Tuan Yang Dipertua, kalau kita nak tolong Bumiputera, kita mesti tolong Bumiputera yang ada kelayakan ataupun merit. Kalau kita bagi kontrak pada Bumiputera dan mereka tidak ada kemampanan sustainability, maka lepas kontrak itu habis, mereka akan mendesak supaya ditambah lagi kontrak. Ataupun kita bagi syarikat diswastakan pada Bumiputera, mereka pinjam hutang besar daripada kerajaan, bila ekonomi mengudum, mereka terpaksa menjual syarikat mereka itu. Jadi model seperti ini tidak, Tuan Yang Pertua, sustainable. Apa yang perlu kita lakukan ialah untuk membina keupayaan bantuan yang kita berikan kepada mereka tidak akan dipersia-siakan. Inilah pendekatan baru yang diamalkan oleh kerajaan berdasarkan pada model baru ekonomi dan hasrat kita untuk terus memperkasakan agenda Bumiputera. Saya yakin dan percaya pendekatan ini, Tuan Yang Dipertua, akan membawa kepada keberhasilan yang lebih baik lagi. Kepong. Tan Sri Yang Dipertua, soalan tambahan. Adakah yang amat berhormat sedar hutang terbilang belum langsai, hutang tajak tiba pula? Ahli yang berhormat belakang sana itu tolong senyap. Sila Kepong. Dengan bola sepak di Pahang naik tu, semangat tu tak reda lagi. Datuk Tan Sri, bolehkah Yang Berhormat terangkan dengan adanya MBE ini dan disebutkan Gini coefficient sekarang 0.4042, hutang macam mana kita selesaikan kerana masih tinggi, dan juga itu kenaikan kos perbelanjaan di sektor awam yang kian meningkat, dan juga kos sara hidup. Dan bolehkah kita selesaikan masalah seperti ini supaya kita boleh capai MBE yang saya berharap dapat dicapai. Dan banyak masalah lagi, cuma ke 3-4 perkara saja. Ada dua aspek kalau kita sebut tentang hutang. Satu aspek hutang kerajaan, dan hutang kerajaan masih berada di paras 53% lebih kurang
Maknanya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, memang kita jauh lebih rendah. Saya tidak lihat ini akan mengancam kedudukan ekonomi negara kita. Malah semalam bila saya bertemu dengan Perdana Menteri Netherlands, beliau kata keadaan ekonomi Malaysia jauh lebih baik daripada negara dia kata. Saya gunakan apa dia sebut, I envy your economic performance, dia kata. Dengan izin Tuan Yang Pertua. Yang kedua, tentang household debt. Household debt ni pada peringkat isi rumah yang berada di tahap 80%. Tapi berbeza dengan di Amerika Syarikat yang membawa pada subprime crisis, Tuan Yang Pertua. Household debt kita ni sebahagian besar ni hutang untuk membeli rumah. Jadi ada asset backing yang tinggi. Dan aset ni kalau beli rumah terus meningkat. Jadi walaupun pada tahap 80%, tetapi kita mesti sedar bahawa sebahagian besarnya kerana hutang untuk membeli rumah dan aset ini akan terus meningkat nilainya. Namun kita harus juga memantau supaya ianya tidaklah naik terlalu tinggi dan kita boleh menguruskannya dan menambahkan lagi pendapatan rakyat, insyaAllah. Sila, Lebong Tebal. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih pada Yang Amat Menteri kerana tak membantah soalan tambahan saya. Pertama sekali saya setuju dengan kenyataan yang DAB, kemiskinan dapat dikurangkan di negara kita ini semenjak DAB dilaksanakan daripada tahun 1970-an. Tetapi inequality dengan izin itu tidak dapat dikurangkan dengan berkesan. Malah ada satu kajian yang baru dilaksanakan oleh Universiti Malaya dan juga ada Institut Penyelidikan Khazanah menunjukkan yang inequality ini semakin melebar. Maknanya semenjak daripada tahun 1970, semenjak DAB dilaksanakan hingga ke hari ini, usaha-usaha membasmi kemiskinan memang telah pun berjaya, kita boleh katakan berjaya yang dilakukan oleh kerajaan. Tapi usaha-usaha untuk mengurangkan jurang perbezaan di antara kaum, di antara wilayah, pendapatan isi rumah tidak berlaku yang seperti yang kita hendakkan. Dan ini disokong oleh banyak kajian. Soalan saya ni Tan Sri Yang Pertua, saya heran bagaimana ataupun apakah peranan-peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi pelaksana dalam usaha untuk memantau pelaksanaan program-program ini. Kalau dalam aspek itu boleh Yang Amat Menteri cerahkan peranan dan agensi-agensi ini. Apa dia agensi ini? Sama ada daripada Mampu, EPU, ICU dan juga lain-lain agensi. Dan sejauh mana kejayaan mereka membentuk sistem pemantauan kepada pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Tuan Yang Pertua, pada hakikatnya kalau kita lihat dalam konteks sebuah ekonomi yang mengamalkan prinsip ekonomi yang bebas dan terbuka dan berlandaskan pada pertumbuhan pasaran, maka pencapaian kita memang begitu menggalakkan. Umpamanya dalam 6 bulan pertama tahun ini, kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah terbaik di kalangan negara-negara ASEAN dan antara yang tertinggi di dunia. Namun kalau kita lihat dari segi Gini coefficient, antara kaum bertambah lebih baik, walaupun tidak begitu ketara tapi bertambah lebih baik. Antara bandar dan luar bandar pun bertambah lebih baik. Cuma dalam kumpulan etnik tu dia tidak bertambah lebih baik. Jadi ini yang kita akui. Ada juga cabaran-cabaran, bukan tak ada cabaran. Kerajaan akui ada cabaran. Tapi pendekatan kita ialah seharusnya untuk memberi tumpuan kepada kumpulan yang saya sebut sebagai B40, yakni 40% ke bawah, dan kita beri bantuan pada mereka seperti mana yang telah dan akan terus dilakukan oleh kerajaan.
dan langkah ini akan menghasilkan kesan dalam jangka panjang. Tapi kalau kita perkenalkan capital gains tax umpamanya yang dicadangkan oleh pembangkang, ini akan membawa kesan yang negatif pada ekonomi negara. Tuan Yang Bertuan.